Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu yang kasihi sekalian. Hari ini, cikgu akan membincangkan berkaitan dengan bab 8, tingkatan 4 bertajuk Pilihan Raya. Standard kandungan yang ingin kita capai hari ini ialah pilihan raya. Standard pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini ialah pertama, memerehalkan perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, menerangkan proses pilihan raya umum yang pertama di negara kita. Ketiga, menjelaskan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan di Tanah Melayu. Dan yang keempat, menghuraikan peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat beberapa objektif pembelajaran yang ingin kita capai pada malam hari ini. Pertama, pelajar dapat memerehalkan perkembangan pilihan raya yang berlaku di Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, pelajar dapat menerangkan proses pilihan raya umum yang pertama. Yang ketiga, pelajar dapat menjelaskan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Dan yang terakhir, pelajar dapat menghuraikan peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Untuk makluman semua pelajar, tajuk pilihan raya mengandungi 4 tajuk. Pertama, 8.1 Perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Untuk makluman pelajar, pilihan raya merupakan asas berkerajaan sendiri dan memberi peluang kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Bermula daripada peringkat Majlis Perbandaran, peringkat negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Proses perkembangan pilihan raya perlu melalui 4 tahap. Pertama, pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu diadakan selaras dengan peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, Kerajaan Persekutuan mewujudkan sebuah jawatan kuasa pilihan raya untuk mengkaji dan membuat cadangan berkaitan dengan pilihan raya. Proses perkembangan yang seterusnya, Ordinan Pilihan Raya pihak berkuasa tempatan telah diwujudkan pada tahun 1950 untuk memberi kuasa kepada Majlis Tempatan mengadakan pilihan raya. Dan pilihan raya Majlis Perbandaran telah diadakan di peringkat bandar-bandar utama seperti di Georgetown, Pulau Pinang, di Bandar Kuala Lumpur dan diikuti oleh bandar Johor Bahru, Ipoh, Alustar, Melaka dan Seremban. Pilihan raya seterusnya disambung pada tahun 1954 iaitu Pilihan Raya Peringkat Negeri. Parti Perikatan UMNO dan MCA telah memenangi 226 kerusi daripada 268 kerusi negeri yang dipertandingkan. Seterusnya, tajuk 8.2 berkaitan dengan proses pilihan raya umum yang pertama. Pilihan raya diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan, bagi memilih
anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Pilihan raya ini mendapat pengisytiharan dibuat oleh Sir Donald McDelivery. Terdapat beberapa langkah ke arah proses pilihan raya. Langkah pertama ke arah proses pilihan raya ialah penetapan bilangan ahli dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Terdapat dua bentuk pilihan Majlis Perundangan Persekutuan, sama ada membentuk A ataupun bentuk B. Untuk makluman semua, sebelum mendapat penetapan bilangan ahli, Tuanku Abdul Rahman telah berangkat ke London bersama Tan Cheng Lock, T.H. Tan, Datuk Abdul Razak Husin pada 21 April 1954. Rombongan ini bertujuan menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Hasil rundingan mendapati bilangan ahli MPP yang telah dipersetujui dipilih melalui pilihan raya ialah seramai 52 orang. Proses yang seterusnya ialah Suruhanjaya Penentuan Sempadan. Terdapat 52 kawasan sempadan pilihan raya pada 26 April 1954. Proses ketiga, rang undang-undang telah diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan pada Ogos 1954. Seterusnya, pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu, manakala di Terengganu bermula pada 29 Oktober 1954. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi pengundi dan juga syarat untuk menjadi calon. Antaranya ialah warga negara Persekutuan Tanah Melayu, berumur 21 tahun ke atas. Bagi pengundi, individu mestilah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu. Manakala sebagai calon telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Seterusnya, pada hari penamaan calon berlaku pada 15 Jun 1955. Kempen pilihan raya telah diadakan selama 45 hari. Proses pengundian telah berlaku pada 27 Julai 1955. Kemudiannya, peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan. Proses yang terakhir ialah pengumuman keputusan pilihan raya 1955. Tajuk yang seterusnya ialah penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP. Berdasarkan keputusan pilihan raya yang telah diadakan, Parti Perikatan telah berjaya membentuk Kerajaan Persekutuan. Tuanku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Majlis Perundangan juga
berperanan menggubal undang-undang pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Berlaku perubahan bilangan MPP dari 77 orang pada tahun 1948 kepada 100 orang pada tahun 1955. Terdapat beberapa kesan hasil daripada penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Kesan yang pertama, kerajaan diketuai oleh Tuanku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan akan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Kedua, proses pertukaran dan pembaharuan berlaku secara berperingkat-peringkat dan mengambil masa. Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Kesan yang ketiga, kuasa pegawai British kini beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Namun begitu, masih terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penyelia dan penasihat dalam bidang keselamatan. Seterusnya, membawa kepada sistem ahli dimangsuhkan. Kesan yang keempat, keanggotaan MPP menyaksikan perkembangan penting amalan pentadbiran demokrasi di negara kita. Kerajaan Persekutuan telah berjaya dibentuk dan dipimpin oleh rakyat dan ahli dipilih oleh rakyat. Seterusnya, tajuk 8.4 berkaitan dengan peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Kabinet yang pertama telah dibina pada tahun 1955 selepas pilihan raya umum. Tuanku Abdul Rahman telah dilantik menjadi Ketua Menteri. Kabinet tahun 1955 dibarisi oleh 10 orang menteri dan turut dianggotai oleh 3 orang pegawai British yang memegang portfolio setiausaha keuangan. Seterusnya dibantu oleh Datuk Abdul Razak Husin sebagai Menteri Pelajaran. Manakala Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancang Bandar. Dr. Ismail Abdul Rahman sebagai Menteri Tanah dan Galian. H.S. Lee merupakan Menteri Pengangkutan. Sadur Jubir merupakan Menteri Kerja Raya. V.T. Sambatan merupakan Menteri Buruh yang akan mengurangkan pegawai British dalam Malayan Civil Service MCS secara berperingkat. Manakala Leong Yew Koh merupakan Menteri Kesihatan yang akan meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan dalam tempoh yang segera. Ong Yok Ling merupakan Menteri Pos dan Telekom, manakala Abdul Aziz Ishak merupakan Menteri Pertanian. Jemaah menteri ini diumumkan dengan rasminya oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruh Jaya Tinggi British pada 4 Ogos 1955 di King House, Kuala Lumpur. Apakah peranan Kabinet yang pertama?
Peranan Kabinet yang pertama merujuk kepada 5 perkara. Pertama, membincangkan soal keuangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Kedua, membincangkan soal menyambung sistem yang digunapakai dalam MPP yang berasaskan model Westminster, iaitu sistem pemerintahan demokrasi mengikut Britain. Yang ketiga, mengurangkan kuasa pentadbiran British. Yang keempat, meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi dibatalkan. Kuasa veto merujuk kepada hak atau kuasa penuh yang diberi kepada pihak tertentu sahaja sebagai kuasa pembatal. Dan yang terakhir, membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Secara rumusannya, Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu memperlihatkan barisan pemimpin yang berwibawa. Mereka berusaha membangunkan negara menerusi jawatan yang diamanahkan, bekerjasama dan berkongsi kuasa antara satu sama lain. Seterusnya, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlulah memanfaatkan pilihan raya bagi memilih wakil dan pemimpin negara dan meneruskan amalan demokrasi di negara kita. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu, dan terdapat soalan penilaian untuk bahagian esei berkaitan dengan pilihan raya sebagai latihan kepada pelajar. Sebelum cikgu undur, cikgu mengucapkan terima kasih kepada pelajar yang menonton video channel Sejarah Cikgu Ida. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.